Assalamualaikum murid-murid. Hari ini cikgu nak ajar topik reka bentuk teknologi pertanian bandar. Pertanian bandar tu apa sebenarnya? Jom sama-sama kita belajar. Untuk pembelajaran kali ini, cikgu akan terangkan maksud pertanian bandar, contoh ruang, kaedah penanaman, cara penyusunan tanaman dan juga kebaikan pertanian bandar. Mari cikgu terangkan apakah yang dimaksudkan dengan pertanian bandar. Pertanian bandar ni merupakan aktiviti bercucuk tanam bagi menghasilkan tanaman makanan di sekitar rumah yang mempunyai ruang yang terhad. Untuk pengetahuan murid-murid, kita ada 4 contoh kediaman yang mempunyai ruang yang terhad. Yang pertama ialah rumah pangsa, yang kedua ialah tanah lot, yang ketiga ialah kondominium dan yang terakhir ialah rumah teres. Maksudnya walaupun kita duduk kat rumah-rumah macam ni, kita masih boleh tanam pokok macam orang lain yang ada ruang yang luas. Macam mana kita nak tanam pokok kalau kita duduk dekat rumah yang mempunyai ruang yang terhad ni? Kita ada 2 jenis kaedah penanaman yang boleh kita guna kalau kita nak tanam pokok dekat rumah yang mempunyai ruang yang terhad ni. Yang pertama ialah secara tradisional dan yang kedua ialah secara teknologi moden. Macam mana pula kita nak susun tanaman yang kita tanam tu? Kita ada 3 cara penyusunan tanaman untuk kita tanam pokok dekat ruang yang terhad ni. Yang pertama ialah kita boleh menyusun tanaman secara bertingkat pada dinding. Yang kedua, kita boleh menyusun tanaman secara berpasu di halaman rumah. Yang ketiga ialah menyusun tanaman secara menegak. Sebenarnya, pertanian bandar ni dia ada banyak kebaikan dia. Salah satunya ialah menghasilkan sumber makanan sendiri. Maksudnya, bila kita tanam sayur-sayuran tu, kita boleh petik hasil tanaman kita dan digunakan untuk memasak dan sebagainya. Yang kedua ialah memelihara alam sekitar dengan menggunakan bahan guna semula sebagai bekas tanaman. Contohnya, bekas-bekas plastik yang kita tak nak guna dah, kita guna bekas tersebut untuk kita tanam tumbuhan tu. Yang ketiga ialah menjadikan sisa buangan dapur sebagai baja kompos. Jadi kita tak adalah buang sisa buangan dapur macam tu je. Kita boleh gunakan sisa buangan dapur tu sebagai baja kompos untuk menyuburkan lagi tanaman-tanaman kita. Dan yang keempat ialah kita boleh menjana pendapatan sampingan jika hasil tanaman dijual. Maksudnya, bila kita tanam banyak tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, kita boleh jual hasil tanaman tu dan kita akan memperoleh keuntungan daripada hasil jualan tersebut. Itu sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi murid-murid.